تعالى نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. Laisu sawa'a, tidaklah mereka itu sama, yakni tidaklah ahli kitab itu sawa'an ay mustawin. Min ahli kitab ummatun qa'imatun, ada sebahagian ahli kitab merupakan satu golongan yang qa'imah ay mustaqimah, golongan yang berpendirian betul, berpendirian teguh dan betul. Thabitatun 'alal haqq, dalam tafsir Jalalain kata yang menetap di atas kebenaran. Contohnya siapa? Ka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabih. Contohnya seperti Sayyiduna Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kalau contoh di Habasyah, Raja An-Najashi, Raja Najasyi ahli kitab di kalangan Nasrani. Abdullah ibn Salam ahli kitab di kalangan Yahudi. Bukan semua orang Yahudi dan Nasrani yang berpegang dengan kitab itu salah, tetapi ada di kalangan mereka yang beriman dengan Nabi besar Muhammad SAW, walaupun hak banyaknya tak beriman. Raja Najasyi ini masa dia mati, Nabi SAW sembahyang ghaib kepada mayat dia. Daripada hadis itulah maka disyariatkan sembahyang ghaib. Kemarin kita dengar almarhum Mufti Perak rahimahullah meninggal. Maka kita yang duduk jauh-jauh ni, kita boleh sembahyang ghaib kepada almarhum rahimahullahu ta'ala. Jadi cerita tentang sembahyang ghaib ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada Raja Najasyi dengan para sahabat. Lalu fuqaha kata sembahyang ghaib ini boleh dengan syarat-syarat tertentu. Raja Najasyi adalah ahli kitab. Begitu juga As'ad ibn Zurarah dan sebahagian lagi yang merupakan golongan Ansar yang beribadat dengan syariat terdahulu. Ketika Nabi SAW diutus, mereka percaya dan menolong baginda Nabi SAW. Mereka bukan sahaja berada di dalam jalan yang betul, yatluna ayatillahi ana'al laili ay fi sa'atihi. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu-waktu malam, ay daqaiqihi wa lahadhatihi, pada minit-minit, pada saat-saat, pada malam-malam hari. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaja, menjauhi oleh lambung mereka daripada tempat tidur. Mereka tinggal tempat tidur untuk semayang. Ada kata menjauhi lambung daripada tempat tidur untuk maghrib dan isya, daripada duduk beribadat. Ada kata menjauhi tempat tidur itu iaitu mereka bangkit tidur sebelum subuh untuk qiyamul lail. Wahum yasjudun, sambil mereka sujud kepada Allah, ay yusalluna, yakni mereka
sembahyang. Dinamakan sembahyang itu sujud kerana li'annahu asyrafu ajza'iha. Kerana antara ibadat, antara rukun yang penting ataupun rukun yang terkenal dalam sembahyang adalah sujud, dan sujud ini merupakan rukun yang menyebabkan kita semakin hampir kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba tu paling dekat kepada Tuhan dia ketika dia sedang sujud. Fa aksiru fihi minad du'a, maka perbanyakkanlah pada sujud itu daripada berdoa. Fa innahu qaminun ay yustajaba lah, ay haqiqun ay yustajaba lah. Doa dalam sujud itu mudah dimustajabkan. Jadi kalau kita ada hajat-hajat, maka kita digalakkan berdoa di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Dalam sembahyang waktu digalakkan berdoa sama ada ketika sujud atau sebelum bagi salam. Dalam tasyahud akhir. Cuma tu imam jangan duduk sujud, duduk doa lama-lama kesian kat makmum. Tu imam sujud baca 3 kali itu saja. Yang nak doa ni kalau jadi makmum ataupun sembahyang seorang, sembahyang seorang bolehlah doa panjang mana pun. Sembahyang seorang baca 30 juzuk satu rakaat tak apa. Jadi tu imam dia kena tak boleh lama kerana menjaga kemaslahatan makmum. Jadi wahum yasjudun ni maksudnya mereka sujud, yakni mereka sembahyang. Walaupun kita tidak menafikan ada sujud yang tidak ada kaitan dengan sembahyang seperti sujud syukur. Sujud syukur di luar sembahyang. Sujud syukur ni bila disunatkan? Pada 3-4 keadaan. Yang pertama, lihujumi ni'matin. Ketika kedatangan nikmat. Ketika baru dapat nikmat. Orang yang sakit menjadi lega. Orang yang kafir memeluk Islam. Orang yang susah menjadi kaya. Anak dia lulus periksa ataupun diri dia lulus periksa dengan cemerlang. Maka benda-benda yang menyukarkan kita nama dan nikmat yang baru kita dapat, kita disunatkan sujud syukur. Adapun nikmat yang berterusan macam nikmat iman, nikmat Islam kita dapat dan kita memiliki Islam sepanjang masa, yang tu taklah sujud syukur. Sujud syukur ni kalau kita nak syukur juga yang tu kita sembahyang sunat dan sebagai ibadat yang lain. Sujud syukur ni bila baru dapat nikmat, nama dia huduth. Tapi kalau nikmat yang berterusan seperti sihat wal afiat yang berterusan, ataupun kita dapat nikmat Islam daripada kita kecil sampai kita tua, atau nikmat kita lahir-lahir kita dah kaya berterusan, yang tu nama dia nikmat yang istimrar, nikmat yang berterusan, yang tu taklah sujud syukur. Yang tu kalau nak syukur buat ibadat yang lain, sembahyang 2 rakaat ke. Sujud syukur ni ketika mendapat nikmat, hujum makna hudus nikmat, seperti seorang bapa mendapat anak. Dilahirkan anak, diberitahu doktor beritahu isteri kamu dah selamat bersalin, kamu dah dapat anak, kita sujud syukur. Ataupun kamu diberikan naik pangkat ataupun pingat, sujud syukur.
Ataupun kamu dapat harta, kemarin duit tak ada, hari ni orang main sedekah RM1,000, kita sujud syukur. Ataupun kepulangan orang yang gaib, orang yang kita sayang duk jauh, nak balik tak boleh PKP, tak tahu dia boleh balik, mungkin dibuka sekatan atau dia ada surat. Kita syukur orang yang kita sayang lama tak jumpa sebab dia duk jauh, dia boleh balik ke rumah, maka kita sujud syukur. Ataupun kita mendapat kemenangan dalam menghadapi musuh, kita sujud syukur. Ini nikmat yang hudus, yang baru datang, bukan nikmat yang berterusan yang kita sudah terima. Itu yang pertama, disunatkan sujud syukur ketika baru menerima nikmat yang baru, seperti memperolehi anak, naik pangkat, dapat harta dan seumpamanya. Yang kedua disunatkan sujud syukur awin difa'i niqmatin, ataupun tertolak daripada malapetaka, seperti selamat daripada kebakaran. Berlaku kebakaran dalam tempat dia selamat tak terbakar, dia sujud syukur. Atau selamat daripada lemas, dia naik kapal pergi mengai ikan di laut, kapal dia karam, dia tak mati, naik atas darat, dia sujud syukur kerana dia tak mati lemah. Banjir mai, kena habis, kereta dia selamat, sujud syukur. Berdasarkan hadis Imam Abu Daud dan lainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajida, bahawa Nabi SAW apabila didatangi oleh satu perkara yang menyukakan baginda tersungkur sujud kepada Allah. Hadis Abu Daud, begitu juga Ibnu Majah. Dan riwayatkan oleh Sayyiduna Abu Daud juga radhiyallahu anhu rahimahullah dengan sanad yang hasan, bahawasanya Nabi SAW bersabda, sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani sulusa ummati fasajadtu syukran li rabbi. Aku minta kepada Tuhanku untuk aku bagi syafaat kepada umat aku, lalu Allah berikan kepada aku 1/3 umatku. Lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku. Kemudian aku angkat kepala aku minta kepada Allah, Allah beri pula 1/3 lagi, lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku. Kemudian aku angkat kepala aku minta kepada Tuhanku, Allah berikan 1/3 yang lain, lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku. Sujud kerana bersyukur kepada Tuhanku. Fasajadtu syukran li rabbi. Tapi kalau nikmat itu berterusan dah, yang tu kalau sujud syukur dia habis humuk dalam sujud itu. Saya nak sujud, saya nak syukur ni kerana saya dapat Islam saya masih ada, saya masih jadi orang Islam. Sembahyang 2 rakaat. Tak perlu sujud syukur yang tu. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Sujud syukur ni nikmat yang baru mai, bukan nikmat yang sedia ada dan berterusan. Contoh disebutkan oleh ulama tadi. Yang ketiga disunatkan sujud syukur. Yang pertama dapat nikmat baru, yang kedua tertolak daripada kecelakaan, yang ketiga ketika melihat orang yang dalam ujian, orang yang ditimpa bala. Kita lihat orang sakit, badan dia sakit, kita sujud syukur kerana kita tak sakit. Rumah jiran kita terbakar, rumah kita tak terbakar, kita sujud syukur kerana kita melihat orang yang diuji Allah dan ujian tu tak kena kat kita. Cuma jangan kita sujud depan dia, saat ni dia kecil hati. Tapi abang kadang, hang buta, aku tak buta, aku nak sujud syukur kerana aku tak buta macam hang. Dia marah kita. Pasal
Walaupun hang syukur kerana hang tak buta, tapi hang habaq kat aku ni aku sedih. Tak payah habaq kat dia, tak payah bagi tahu kat dia. Kita jumpa orang sakit, kita tak sakit macam dia, kita sujud syukur tanpa pengetahuan dia. Kerana kita tak sakit macam dia. Kita jumpa orang yang kemalangan, kereta dia aksiden, rumah dia terbakar, duit dia hilang, dia sedih. Kita syukur kerana duit kita tak hilang, rumah kita tak terbakar, kereta kita tak aksiden. Yang tu nama dia ru'yatu mubtalan. Apabila kita melihat orang yang diuji Allah dengan ujian yang berat, maka kita syukur kerana ujian tu tak menimpa kita. Yang keempat, au ru'yatu 'asin, atau melihat orang yang buat dosa. Kita sujud syukur kerana kita tak buat dosa macam dia. Orang dosa buat dosa macam mana? Dosa yang terang-terangan. Apabila kita melihat orang yang buat dosa, jadi kita sujud syukur kerana melihat orang sakit, yang diuji sakit pada badan dia, pada harta dia dan sebagainya, kerana Allah selamatkan kita daripada kena macam dia. Yang keempat, ketika melihat orang yang buat maksiat, yajharu bi ma'siyatihi, yang terang-terang buat maksiat. Kita nampak orang depan kita duk minum arak depan kita, dia berjalan sambil buat botol arak, kita syukur kerana kita tak terlibat dengan maksiat yang dia buat. Syukur kerana melihat orang yang buat dosa, yang membuat dosa terang-terangan, tunjuk ke orang dosa itu, yang dia menjadi fasik dengan sebab dosa itu, kita syukur kerana kita tak fasik macam dia. Dan musibah pada agama ini lebih berat daripada musibah pada dunia. Sebagaimana doa Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Kalau dia sujud syukur depan orang buat maksiat, disunatkan juga yuzhiruha la lil 'asi la lil mubtala. Dia memperlihatkan sujud syukur dia itu ke depan orang yang buat maksiat terang-terangan itu. Tapi dia jangan memperlihatkan sujud syukur dia itu depan orang yang ditimpa ujian Allah. Orang sakit, orang yang kebakaran, kemalangan, kita sujud syukur depan dia. Aku nak sujud syukur depan hang ni pasal kereta hang aksiden, kereta aku tak aksiden. Dia marah kita. Kecil hati dia. Oh, aku kena bala, hang pergi syukur pula. Padahal kita syukur bukan pasal dia kena bala, pasal kita tak kena bala macam dia. Maka kalau nak syukur kerana melihat orang yang ditimpa bala, sujud syukur seorang-seorang, sembunyi-sembunyi, jangan habaq dia, jangan tunjuk depan dia. Tapi kalau orang tu buat kita syukur kerana kita tak terlibat dengan maksiat, depan orang maksiat, kalau kita berani, kita syukur depan dia. Ni cerita dalam kitab, di segi teori, segi praktik, payah jumpa. Payah jumpa orang yang sujud syukur sampai peringkat itu. Cuma kita kena tahu sujud syukur sedemikian. Dia macam dengan sujud tilawah. Sujud syukur kena tutup aurat, menghadap qiblat, ada ayat semayang. Itulah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat kebanyakan ulama. Karena ada orang belah Kuala Lumpur ni kata sujud syukur tak ada semayang tak apa. Pasal apa dia kata aku tu? Pasal dia cenderung kepada geng main bola. Tu Arab main bola. Lepas tu perosok gol. Sujud syukur tepi padang bola. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab lain. Pakai seluar pendek lepas tu sujud syukur. Pasal apa? Perosok gol. Dia tulis, saya cenderung kepada pendapat nak sujud syukur tak ada ayat semayang pun tak apa. Tak tutup aurat sempurna pun tak apa. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau tak silap mazhab Maliki. Mazhab bola tu. Nak sujud syukur menurut mazhab Syafi'i mesti ada macam semayang. Tutup aurat, menghadap qiblat. Ada takbir, ada salam, ada niat. Ini kita tengok bola tu Arab lawan, dia skor gol, dia sujud syukur. Kita kata, oi, rupanya sujud syukur bukan seluar pendek yang boleh.
Tak, itu bukan mazhab kita. Itu cerita secara ringkas tentang sujud syukur. Ada lagi nama sujud tilawah. Sujud tilawah dalam Quran, dalam semayang ada, luar semayang ada 14 tempat. Disunatkan sujud tilawah. Ada lagi nama sujud sahwi. Lagi panjang perbahasan ulama tentang sujud sahwi. Jadi sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi dan sujud dalam semayang fardu dan semayang sunat. Wahum yasjudun di sini ulama kata wahum yusallun dan mereka sembahyang. Malam-malam depa ada masa untuk mangkit sembahyang. Mangkit sembahyang. Sujud di sini dimaksudkan sembahyang seperti mana kita sebut hari itu menggunakan satu perkataan dikendaki keseluruhan yang ada kaitan dengan perkataan itu. Menggunakan sujud dikendaki ialah sembahyang yang melengkapi 14 rukun. Di antara sifat mereka lagi yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman dengan Allah. Ay yusaddiquna bi anna Allah yatlun. Yang tadi apa? Yatluna ayat. Mereka membaca ayat Allah, yakni membaca Al-Quran ketika sedang semayang di malam hari. Fatihah, surah ataupun ayat-ayat tertentu. Malam hari mereka tak tidur sampai subuh, tapi ada masa untuk mereka bangkit, rukuk, sujud pada Allah sambil baca Quran ketika qiyam. Nama dia semayang sunat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat bangkit semayang. Ataupun sekurang-kurangnya 1 rakaat mungkin sembahyang witir. Yang penting tiap-tiap malam mereka membaca Quran dalam sembahyang dan mereka mendirikan sembahyang sunat. Di waktu sebahagian manusia tidur tak bangun dan tak sembahyang pada ketika itu. Ayat 114, yu'minuna billahi, mereka beriman dengan Allah, ay yusaddiquna bi anna Allah muttasifun bi kulli kamalin mustahilun alaihi kullu naqsin. Mereka yakin bahawa Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan dan mustahil ke atas Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat sempurna, tidak bersifat langsung dengan sifat kekurangan. Yang bersifat dengan kekurangan ni kita. Allah Maha mengetahui kita banyak yang kita tak tahu. Allah Maha mengetahui kita yang jahil. Allah Maha kuat, kita lemah. Allah Maha kaya, kita fakir. Jadi bila kita kenal Allah bersifat dengan pelbagai sifat kesempurnaan dan seluruh sifat kesempurnaan, maka kita kenallah kita bersifat dengan segala sifat kekurangan. Sebagaimana tafsiran ulama ketika menghuraikan kenyataan yang berbunyi man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Ada kata kenyataan ini datang daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kata hadis yang agak lemah. Yang penting kenyataan itu memperkenalkan siapa kita dan siapa Allah Ta'ala. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Kita nak dakwa kita pandai boleh buat kereta. Kereta tu buat dengan apa? Dengan besi. Besi mai pada mana? Mai pada bumi. Siapa yang buat besi dalam bumi? Bukan kita. Allah Ta'ala buat. Kita nak dakwa, kita pandai buat cok kodok. Cok kodok ni himpunan daripada tepung gandum. Tepung tu mai daripada pokok gandum. Pokok gandum siapa bagi tumbuh? Belah kali kita tak ada apa juga. Cucuk pisang siapa bagi tumbuh?
Buah yang garam, garam siapa bagi jadi? Siapa bagi jadi masin? Dan kita nak dakwah kita ni pandai buat cucuk. Bahan-bahan tu semua mai Allah Ta'ala cipta. Kita hanya proses. Saya pandai buat pintu rumah. Pintu rumah mai pada kayu. Siapa bagi tumbuh pokok kayu tu? Siapa yang bagi otak untuk fikir tulis tukar kayu menjadi pintu rumah? Kenailah tadi Allah Ta'ala yang kontrol otak manusia sehingga jadi cerdik. Boleh reka pokok kayu, boleh jadi pintu rumah. Saya nak dakwah, saya pandai je buat kapal terbang. Kapal terbang itu himpunan daripada bahan-bahan yang bahan mentah yang Allah Ta'ala bagi jadi. Dan Allah Ta'ala yang bagi ilmu, bagi ilham kepada pencipta kapal terbang untuk campur bahan ni yang memang Allah Ta'ala bagi jadi. Dan untuk sehingga jadi sebuah kapal terbang. Dulu orang pergi Mekah puluh-puluh hari dengan kapal laut, lah ni 8 jam dah sampai ke Jeddah. Jadi manusia nak dakwa kata saya pandai, tak boleh, kerana kamu pandai pun buat bahan hak orang. Bukan hak kamu. Kamu pandai buat cucuk, tepung tu mai pada pokok gandum. Pokok gandum bukan kamu bagi tumbuh. Kamu buat pandai buat cucuk kerana cucuk pisang. Pisang tu kamu bagi, bukan kamu bagi tumbuh. Kamu hanya ambil pisang, buang kulit, potong-potong, campur dengan bahan lain. Kamu nak buat kapal terbang, kamu ambil yang tu, campur wayar tu, campur besi tu, campur ni, bentuk. Jadi kapal terbang. Bahan mentah tu bukan hak kamu. Kamu hanya mencantumkan benda yang sudah dicipta oleh Allah. Dan otak kamu, diri kamu Allah cipta sehingga kamu boleh dapat satu ilmu baru. Boleh buat lebuh raya, boleh buat handphone, boleh buat kapal terbang, boleh buat TV. Orang duduk mana boleh tengok, boleh bercakap. Teknologi yang kamu dapat, kamu tak boleh mendakwa aku hebat, kerana Allah yang maha hebat anugerah kat kamu itu. Jadi kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal Tuhan dia, diri dia kenal Tuhan dia, maka dia tak boleh belagak benda yang bukan hak dia. Manusia nak ego, aku ni cerdik. Siapa yang kontrol otak hang jadi cerdik, tak jadi bodoh? Manusia nak dakwa kata aku hebat kerana kuat. Siapa yang anugerah kekuatan tu kepada kamu? Manusia nak dakwa aku boleh tengok tak buta. Siapa yang izin kamu jadi mata terang tak buta? Maka kita kenal bahawasanya hak mana hak kita miliki kelebihan ni izin dan anugerah Allah kat kita. Kita duk pergi sembang ke orang kata aku ni hebat dengan sebab ni hak aku, hakikatnya bukan hak kita. Aku hebat kerana duit dalam bank 12 bilion aku punya. Allah boleh tarik bila-bila masa. Aku hebat kerana aku pangkat besar. Allah boleh bagi pencen bila-bila masa. Hak jadi menteri pun kena pecat. Tambah kita hak jawatan biasa. Hak jadi menteri tu jatuh. Jadi hak jawatan besar pun kadang-kadang diambil jawatan itu oleh Allah Ta'ala. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Allah itu pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendak, dan engkau cabut balik kerajaan daripada siapa yang engkau kehendak. Hak pegang kerajaan kadang-kadang boleh hilang dengan kehendak Allah. Tambah hak tadbir diri sendiri, hak tadbir 4-5 orang, hak tadbir satu negara pun boleh hilang jawatan. Kerana manusia mendapat jawatan, mendapat kesihatan, mendapat nyawa, mendapat kelebihan yang dia dapat adalah pemilik sebenarnya Allah Ta'ala. Dia boleh bagi lama, dia boleh bagi sat, dia boleh tak bagi terus, dia boleh bagi, lepas tu ambil balik. Baru kita kenal, kita nak bersembang tinggi hak kita dengan sebab kita dapat hak kita, tak kena. Kita duk mengaku bukan hak kita, orang kata hang ni tak betul. Kita naik kereta nak pergi Kurun, kita habang kat kawan kita duduk sebelah kita. Hang tahu tak, Gunung Cerai ni semua hak aku. Langgeran nama aku.
Maka kawan kita kata, mana geran? Geran tak ada. Tapi memang hak aku. Sama ada dia kata, dia ni gila, tak gila pun pemohong. Pasal, pergi mengaku hak orang, mengaku hak dia. Kita pergi duduk tepi jalan raya, kereta Proton lalu, kereta Datsun Kana lalu, kita tengok kereta hak murah-murah, kita buat sengap. Tak tahu lalu satu kereta, Porsche, harga 500,000. Kita kata tu kereta aku, driver tu pinjam, tak hantar balik. Kawan tu katanya, mana bukti kereta hang, mana geran? Mana? Tak ada, tapi kereta aku. Mendakwa kereta orang kita ke kereta dia. Kawan tu kata, hang ni mohong, tidak pun hang tak ketahuan. Pergi mengaku hak orang lain, kata hak dia. Mengaku tanah nama orang lain, kata tanah dia. Mengaku kereta orang lain, kata kereta dia. Maka kita mengaku ke orang, aku ni hebat, aku ni cerdik, aku ni kaya, aku ni kuat. Kuat kita, cerdik kita, kaya kita, pemilik sebenar adalah Allah. Kita hanya diberi untuk Allah uji. Nak mengaku hak hang, kan mengaku hak aku. Kalau kita yakin itu milik Allah, maka kita tak berasa ego dengan bukan hak kita. Kita hanya pinjam sat sampai masa dia ambil balik. Kekuatan kita dia akan ambil balik. Kekayaan kita, harta kita dia akan ambil balik. Bila kita mati, harta kita tak masuk kita dalam kubur. Cerdik kita dia akan ambil balik. Ingatan kita yang kuat, kadang-kadang bila tua lupa. Allah berfirman dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umur dia, kami pusing balik pada kejadian dia. Pusing macam mana? Masa mak kita melahirkan kita, kita tak ada gigi. Umur panjang, tak ada gigi balik. Kena pakai gigi palsu. Masa mak kita melahirkan kita, nak pergi mana tak boleh. Orang kena dukung kita. Umur panjang, kena dukung balik, kena pimpin balik. Masa mak kita melahirkan kita, umur sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ingatan kita tak kuat. Umur 4 tahun naik kereta dengan mak, dengan ayah. Mak ayah nak pergi makan kenduri. Mak ayah nak pergi sembahyang jemaah. Ayah dia nak pergi mengajar kuliah maghrib. Duduk atas kereta pesan ke anak dia. Ni ayah nak mengajar hari lepas maghrib sampai insya. Cik jangan hinyak lah. Hinyak lagi balik ayah tiba Dia pun hangguk. Tak apa. Turun pak dia baca bismillah, dia hinyak tu. Lupa pesanan pak dia tadi. Umur kecil-kecil, ingatan tak kuat. Umur tua, lupa balik. Umur 90, makan tengah hari. Anak dia suap makan, masak tak depan mulut dia. Kadang-kadang suap, kadang-kadang biar dia suap sendiri. Dia pun makan kenyang. Kuih 12 tengah hari. Habis makan, anak dia ambil pinggan pergi basuh apa semua, tetamu jiran mai ataupun tetamu luar mai masuk jumpa dia. Tu makan nasi ni. 3 hari dah tak makan. Baru sudah makan 5 minit. Mengaku lupa dah baru sudah makan, tak saat ingatan saat tenggelam timbul. Yang tetamu kata, pada anak-anak dia belap mak sampai biar 3 hari tak makan. Dah baru makan 5 minit saya. Lupa macam budak kecil tadi. Budak kecil umur 3 tahun, 5 tahun lupa mak pak dia pesan, baru pesan atas kereta, turun kereta lupa terus. Umur 90, 80. Kadang-kadang dia jadi nyanyuk, dia lupa. Nabi SAW tinggal satu doa supaya tidak nyanyuk, tidak terlupa. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Aku minta engkau lindung aku Allah daripada dikembalikan kepada sehina-hina umur. Masa umur kecil-kecil bukan tahu beza antara makanan betul dengan najis. Umur sebulan 2 suar cucuk pun dia main dengan tangan dia, suar najis pun dia ambil.
Saya tak tahu apa. Umur dia tua, kadang-kadang dia kembali jadi macam budak kecil tu balik. Jadi masa kecil tak larat, mai tua tak larat balik. Masa kecil tak ada gigi, pasal tak tumbuh lagi. Masa tua tak ada gigi, pasal terkejun dah. Masa kecil, orang kena dukung nak pergi mana. Masa besar, tua, orang nak kena pimpin nak pergi mana. Masa kecil, dilahirkan sebulan, 2 bulan, duduk tidur lah. Umur tua kadang-kadang duduk tidur, tak boleh bangkit juga. Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Barang siapa yang kami panjangkan umur dia, kami pusing balik kejadian dia. Nah, abang kata kekuatan nak kita miliki ni ada had dia, ada masa dia, kekuatan tu akan diambil. Gigi kita akan ada masa dia akan diambil, kena ganti gigi palsu. Kerana kita tidak memiliki kekuatan yang mutlak, kita tidak memiliki kesihatan yang mutlak, semua tu milik Allah, yang Allah boleh bagi dan boleh ambil bila-bila masa. Maka kita kenal diri kita ni berhajat kepada Allah setiap saat. Ya Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, dalam surah Fatir, kembang dengan surah Yasin. Wahai seluruh manusia, hampa semua amat berhajat kepada Allah. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka tak timbul rasa ujub kagum kepada diri sendiri, tak timbul rasa takabur, belagak dan sombong, tak timbul rasa nak cerita, nak cakap besar depan orang, kerana kecerdikan kita, kekayaan kita, kesihatan kita, nyawa kita milik Allah. Ya Allah bagi kita, nak uji kita. Sama ada kamu nak syukur dengan pemberian itu ataupun tidak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi, alhamdulillah, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati untuk uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalan dia. Bukan Allah bagi kita hidup untuk kita berlagak dengan kehidupan kita. Bukan kerana kita diberikan kenikmatan, kelebihan supaya kita berasa tu hak kita, kita pandang hina kepada orang lain yang tak macam kita. Kita kaya, pandang hina ke orang miskin. Kita cerdik, pandang hina ke orang bodoh. Kita kuat, pandang lekeh dan hina kepada orang yang lemah. Kita pangkat besar, pandang hina kepada orang tak ada pangkat. Itu bukan perangai orang yang baik. Itu perangai Fir'aun, perangai Abu Lahab, perangai Qarun. Mereka ego dengan kelebihan keduniaan yang mereka beri, yang mereka dapat, sehingga mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Allah dah seksa mereka. Dan Allah sebut orang yang ambil perangai mereka bahaya. Allah tak suka orang yang ego. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan ayat-ayat aku daripada hati orang yang takabur atas muka bumi tanpa kebenaran. Jadi berasa perasan kita hebat, nama dia ujub. Atau buat beramal kerana nak tunjuk ke orang, nama dia riak. Nak beramal nak bagi orang dengar, nama dia sum'ah. Berasa tinggi diri, sembang tinggi diri, berjalan tinggi diri, nama dia takabur. Semua tu sifat-sifat tercela yang telah menimpa musuh-musuh Allah zaman dulu, jangan sampai kena kat kita. Macam mana kita nak kenal lagu tu? Kata ulama, nak elak daripada rasa ujub, kagum kepada kelebihan diri sendiri, kamu kena perhati segala nikmat dan kelebihan tu bukan hak kamu, tapi Allah bagi nak uji kamu. Baru kita selamat daripada tipu daya syaitan yang cari jalan nak bagi lingkup manusia. Kita duk berasa hak kita duk bersembang besar kat orang habaq, kerana kita tak betul. Kerana kita mengaku bukan hak kita. Macam orang yang tengok Gunung Jerai mengaku seluruh tanah Gunung Jerai hak dia, padahal geran nama orang lain. Orang yang tengok kereta mahal mengaku tu kereta dia, padahal bukan hak dia pun. Orang hak driver tu, orang tengok kapal terbang lalu atas langit, kapal terbang aku punya. Dia kata, orang kata, hang ni cerdik kata cerdik. Tengok bangunan KLCC hak aku bina, nama aku.
Pi mengaku hak bukan nama kita, hak kita tak kena. Maka kita mengaku dan ego dengan hak memang nama kita. Kereta ni nama saya, rumah ni nama saya, duit dalam bank nama saya. Tapi hakikatnya kamu pinjam satnya. Duit tu kamu akan pisah dengan dia bila kamu mati. Jawatan tu kamu akan tinggal bila kamu pencen ataupun kamu diberhentikan awal. Kekuatan kamu akan kamu tinggal bila kamu umur panjang. Nyawa kamu akan dipisahkan, akan dihentikan bila kamu mati. Menunjukkan nyawa kita bukan hak kita. Kesihatan kita bukan hak kita. Rumah kita walaupun nama kita, hak kita sementara pinjam saja. Nanti kita mati, kita tinggal rumah tu. Ataupun rumah turban, kita buat rumah baru. Maka tekan nak sembang orang tu rumah saya, tu kereta saya, tekan nak sembang bahasa perbualan. Tapi hakikatnya, saya pinjam hak Allah Ta'ala. Kawan saya beli kereta baru. Saya tanya dia, beli kereta baru lah. Dia kata, tak, kereta bank, pinjam kat bank. Betul ya? Pinjam 9 tahun, bayar bulan tiap bulan. 3 bulan tak bayar, bank ambil balik. Nama bank ada, geran kat kita pun geran putus state lah. Geran betul duduk ada kat bank. Jadi, sembang di depan orang, kereta saya. Padahal kereta sewa kat bank. Habis bayar baru beli. Nama dia sewa beli, istilah dia. Kalau istilah Arab dia panggil al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Sewa yang berakhir dengan pemilikan. Ataupun istilah Melayu dia panggil sewa beli. Tapi tak sembang kat orang, tak kenal kata aku tu. Ni kereta siapa? Kereta bank. Tak betul ya. Tapi sebenarnya kereta bank. Bukti dia 3 bulan tak bayar, biar tarik balik. Kalau kita bayar cash, tu kereta kita. Tapi kita bayar tiap bulan. Sebulan 500, sebulan 100,000, sebulan 1,000, sebulan 1,000. Berarti kalau kereta tu harga 200,000, setelah selesai 200,000, baru tukar nama mereka kita, geran sekeping kita pegang. Lah ni kita pegang hak putus state, hak original bank pegang. Berarti kereta bank. Tapi beda sembang orang, ni kereta saya. Orang pun tahu, semua kebanyakan orang buat aku tu. Nak beli kereta cash, hak murah-murah boleh je. Kalau hak puluh-puluh ratus ribu, puluh-puluh ribu, dia kena bayar ansuran. Kalau dia beli cash juga, income tax cari dia. Boleh bayar seketui beli kereta ni, income tax cari. Akhirnya orang kaya atau mana duit banyak mana pun, dia akan beli kereta, bayar bulan-bulan. Hutang 5 tahun ke, 7 tahun ke, 9 tahun. Kalau orang tanya, ni kereta siapa? Kereta saya. Padahal kereta bank. Saya pinjam kat bank selama, saya sewa kat bank selama 9 tahun. Bila jadi hak saya? Habis bayar esok, baru tukar nama betul, saya pegang gelan original. Jadi kita pakai kereta beda nak sembang kat orang, ni kereta saya. Kita beli rumah beda nak sembang kat orang, ni rumah saya. Padahal saya hutang bank 25 tahun rumah. Tiap-tiap tahun bank duk potong gaji saya. Jadi sekadar nak sembang, habak kat orang, ni rumah saya, silakan. Kerana orang kalau habak rumah bank, orang kata pelik dengan cakap aku tu. Tapi kalau saya tak bayar sewa kereta tu, 3 bulan, 4 bulan tak bayar, bank main tarik balik. Mana kereta tu tengok pakai? Bank ambil lah. Pasal apa? 3 bulan dah tak bayar. 6 bulan dah tak bayar. Tu mereka ambil. Kereta hang kata kereta hang. Beda bercakap dengan orang. Kau bayar habis pun. Nak bayar habis tak cukup duit. Jadi memang kereta saya lah. Saya duduk naik, kunci saya pegang. Putus state saya pegang. Tapi kereta bank saya hutang kat saya sewa kedai 9 tahun. Kalau saya bayar habis, jadi hak saya. Kalau saya bayar tak habis, bank ambil balik. Jadi, beda kita sembang dengan orang, ni kereta saya sebenarnya, kereta bank saya sewa 9 tahun. Tenaga kita begitu juga. Ni tenaga saya, ni cerdik saya. Sebenarnya hak Allah. Yang Allah bagi kat kita, waktu mana dia bagi, dia ambil. Dia boleh bagi. Waktu mana dia ambil, ikut suka dia. Hak dia. Maka ayat Quran peringat kat kita, hampa semua berhajat pada Allah setiap saat dalam semua perkara. Kekuatan kamu, nyawa kamu, kecerdikan kamu, terang mata kamu, jelas pendengaran kamu, duit kamu, kereta kamu, rumah kamu, keluarga kamu, kawan kamu, nyawa kamu, semua tu kamu berhajat pada Allah izin. Allah tak izin, habis hilang tu.
Jadi ayat dalam surah Fatir memperkenalkan siapa kita. Allah Maha Kaya, kita amat fakir. Ayat lain kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Maha Kuat, kita lemah. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Kamu amat berhajat kepada Allah. Allah Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Maka kenyataan yang berbunyi barang siapa kenai diri dia, maka dia kenai Tuhan dia. Yakni barang siapa kenai diri dia bersifat dengan segala sifat kekurangan, maka dia kenailah Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yu'minuna billah ay yusaddiquna bi anna Allah muttasifun bi kulli kamal mustahilun alaihi kullu naqsin. Dia beriman dan yakin Allah itu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan, dan dia kenal juga diri dia bersifat dengan pelbagai kekurangan, maka dia berhajat kepada anugerah Allah yang maha sempurna. Wal yaumil akhir, dan yakin dengan hari akhirat, nikmat dan siksa hari akhirat dia percaya ianya benar. Dan seterusnya panjang lagi. Kita berhenti tadi dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judhami wal jununi wa min sayyi'il asqam. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.